Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan buat 20 contoh soalan kertas 1 dan membincangkan jawapannya. Soalan 1. Rajah 1 menunjukkan skala pada tolok skru mikrometer. Berapakah bacaan tolok skru mikrometer itu? Langkah 1, kita perlu dapatkan bacaan skala utama. Inilah bahagian skala utama. Cara membaca skala utama adalah seperti berikut. 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 dan 3.0. Bacaan skala utama adalah 3.0. Kepekaan tolok skru mikrometer adalah sehingga 2 titik perpuluhan dan unitnya adalah milimeter. Langkah 2, kita akan mendapatkan bacaan skala bidal. Skala bidal mengandungi skala-skala kecil yang setiap satunya mewakili 0.01 mm. Anda perlu perhatikan garis skala pada skala bidal yang segaris dengan garis pada skala utama, iaitu 0.21. Bacaan skala bidal adalah 0.21 dan anda seterusnya hanya perlu menambahkan bacaan skala utama dengan bacaan skala bidal. Itulah jawapannya dalam unit milimeter. Soalan 2. Rajah 6 menunjukkan sebiji bola pingpong dan sebiji bola golf dijatuhkan melalui tiub vacuum PVC di bumi dan di bulan. Masa T untuk sampai ke dasar tiub itu masing-masing dicatatkan sebagai Tx, Ty dan Tz. Perbandingan manakah yang betul? Perkara yang perlu kita pertimbangkan dalam menjawab soalan ini ialah bola pingpong dan kedua-dua bola golf itu berada dalam tiub PVC yang bersifat vacuum, iaitu tidak mempunyai sebalang rintangan udara. Soalan ini sebenarnya memegang konsep jatuh bebas. Dan anda juga tahu bahawa graviti di bulan adalah lebih rendah daripada graviti di bumi. Maknanya, objek akan jatuh lebih lambat di bulan berbanding di bumi walaupun dalam keadaan jatuh bebas. Jatuh bebas tidak dipengaruhi oleh jisim, maka bola pingpong dan bola golf yang berada di bumi akan jatuh dalam masa yang serentak. Tx sama dengan Ty. Dan bola pingpong dan bola golf yang jatuh bebas di bumi akan jatuh lebih cepat berbanding bola golf yang jatuh di bulan disebabkan graviti bulan yang lebih kecil daripada bumi. Perhatikan, jatuh bebas adalah objek jatuh semata-mata di bawah tarikan graviti sahaja dan tiada daya luar terlibat. Maka jawapannya Tx sama dengan Ty dan kedua-dua Tx dan Ty lebih kecil dari Tz. Soalan 3. Rajah 8 menunjukkan sebuah pasu bunga berjisim 3 kg digantung dengan tali pada sebatang tiang penyokong. Berapakah tegangan T pada setiap tali itu? Mari kita lukis semula rajah di atas dengan menunjukkan kehadiran daya-daya yang terlibat. Objek yang tergantung ini mempunyai jisim sebesar 3 kg. Maknanya, daya atau beratnya adalah 3 darab 10 sama dengan 30 Newton. Dua konsep digunakan dalam penyelesaian soalan ini. Pertama adalah keseimbangan daya, iaitu objek pegun mempunyai daya yang seimbang, maka daya bersihnya adalah bersamaan dengan kosong.
Oleh kerana objek dalam keseimbangan daya, maka daya ke bawah 30 Newton adalah sama dengan daya ke atas yang menentangnya juga adalah 30 Newton. Konsep kedua adalah leraian daya. Tegangan juga merupakan sejenis daya. Tegangan T mempunyai komponen daya pada paksi X yang dinamakan sebagai Tx dan komponen daya pada paksi Y yang dinamakan Ty. Oleh kerana dua tali memegang objek tersebut, maka kita mempunyai 2 Ty. 2 Ty tersebut adalah sama dengan 30 Newton. So, Ty-nya bersamaan dengan 30 bahagi 2 iaitu 15 Newton. Adakah ini jawapannya? Yang kita cari adalah T, bukan Ty. Maka 15 Newton bukanlah jawapan untuk T, tetapi itu adalah nilai untuk Ty. Bagi leraian daya, Tx adalah bersamaan dengan T cos theta, manakala Ty adalah bersamaan dengan T sin theta. Jadi, Ty sama dengan T sin theta dan theta kita adalah bersamaan dengan 60 darjah, maka Ty sama dengan T sin 60 darjah. Perhatikan persamaan yang ditulis dan kaedah penyelesaiannya. Itulah jawapannya. T bersamaan dengan 17.32 Newton. Cikgu terangkan semula kaedah penyelesaiannya dengan cara yang lebih tersusun. Perhatikan rajah itu. Ingat, semua objek yang pegun berada dalam keseimbangan daya. Maknanya, jumlah daya bersihnya adalah bersamaan dengan kosong. Daya ke atas sama dengan ke bawah, daya ke kiri sama dengan daya ke kanan. Lihat gambar rajah ini, daya ke bawah iaitu beratnya bersamaan dengan 30 Newton. Maka daya ke atas ataupun kita namakan sebagai daya normal ke atas juga sama dengan 30 Newton. Kedua-dua daya ini adalah sama kerana objek berada dalam keadaan pegun. Maknanya, daya yang kena kepada objek itu adalah daya yang seimbang dan jumlah daya bersihnya adalah kosong. Seterusnya, untuk leraian daya, setiap daya T itu boleh dileraikan kepada komponen daya X-nya dan juga komponen daya Y-nya. Komponen daya X adalah komponen daya yang bersebelahan dengan sudut yang kita pilih. Untuk soalan ini, sudut itu adalah 60 darjah. Dan Tx adalah bersamaan dengan T cos theta. Jika theta-nya 60 darjah, maka Tx-nya adalah T cos 60 darjah. Komponen daya Y ataupun Ty berada di paksi yang mencancang iaitu paksi Y. Dan Ty sama dengan T sin theta. Leraian daya yang sama juga untuk ketegangan tali kedua di sebelah kanan rajah. Perhatikan, terdapat 2 Ty dan 2 Ty ini adalah bersamaan dengan daya normal ke atas iaitu 30 Newton. Perhatikan persamaan itu. Selesaikan dan kita akan dapat Ty bersamaan 15 Newton. Ty juga adalah bersamaan dengan T sin theta dan theta kita adalah 60 darjah. Gantikan dengan maklumat yang ada, 15 Newton sama dengan T sin 60 darjah. Maka
T adalah bersamaan dengan 15 Newton bahagikan dengan sin 60 darjah. Selesaikan dan anda akan dapat jawapannya. Untuk soalan ini, kita tidak perlu mencari Tx ataupun daya pada komponen paksi X kerana komponen daya X tidak terlibat untuk membegunkan objek pada gambar rajah tersebut. Soalan seterusnya. Rajah 9 menunjukkan seorang wanita berjisim 50 kg menaiki tangga dalam masa 1 minit. Berapakah kuasa yang dijanakan oleh wanita itu? Konsep kuasa adalah kadar melakukan kerja, iaitu kuasa bersamaan dengan kerja atau tenaga dibahagikan dengan masa. Manakala kerja pula, W adalah bersamaan dengan daya darab sesaran. Maka kuasa boleh ditulis sebagai daya darab sesaran dibahagikan dengan masa. Jisim wanita tersebut adalah 50 kg. Maka dayanya adalah bersamaan dengan 50 kg darab 10 bersamaan dengan 500 Newton. S pula adalah sesaran bagi kerja yang telah dilaksanakan. Untuk kes menaiki tangga, sesaran dikira dari jarak mencancang tangga tersebut, iaitu S bersamaan dengan 10 meter. Dibahagikan dengan masa 60 saat, maka jawapannya adalah 83.33 watts. Watts adalah unit bagi kuasa. Soalan seterusnya. Rajah 15 menunjukkan lengkung penyejukan bagi cecair panas yang dituangkan ke dalam bikar. Apakah yang sedang berlaku di kawasan X? Soalan ini adalah mengenai haba pendam. Kerana kawasan X bagi lengkung penyejukan tersebut didapati tiada perubahan suhu. Tenaga haba yang dibekalkan seolah-olah dipendam hingga tidak dapat dikesan oleh termometer. Sebenarnya, pada kawasan ini, cecair mula membeku membentuk pepejal. Daya tarikan terbentuk di antara zarah-zarah dan haba pendam dibebaskan. Haba yang dibebaskan ini menggantikan haba yang hilang ke persekitaran. Maka jawapannya adalah A, iaitu proses pembekuan. Soalan 6. Rajah 16 menunjukkan sebuah termometer yang telah ditentu ukurkan. Seorang murid ingin menyemak nilai takat tetap atas dan takat tetap bawah pada skala termometer Celsius. Dia mempunyai 4 bikar W, X, Y dan Z. Bikar W mengandungi campuran ais dan garam. Bikar X mengandungi campuran ais dan air. Bikar Y mengandungi larutan garam yang mendidih, manakala bikar Z mengandungi air mendidih. Bikar yang manakah patut digunakan untuk menyemak kedua-dua takat tetap tersebut? Takat tetap bawah adalah 0 darjah Celsius dan takat tetap atas adalah 100 darjah Celsius. 100 darjah Celsius adalah takat air mendidih. Manakala 0 darjah Celsius adalah takat air membeku ataupun ais melebur. Maknanya, jawapan yang betul adalah bikar Z yang mengandungi air mendidih dan bikar X yang mengandungi campuran ais dan air. Soalan 7. Steam pada 100 darjah Celsius dialirkan ke dalam sejumlah air dalam sebuah bikar. Semua steam itu terkondensasi di dalam air. Jisim air dan bikar meningkat dari 120 gram kepada 122 gram. Haba pendam penguapan air adalah 2,250 joule per gram. Berapa banyakkah tenaga haba yang dibebaskan oleh steam semasa ia terkondensasi?
Lihat, cikgu telah mengira jisim steam yang telah terkondensasi. Soalan ini melibatkan haba pendam penguapan. Maka, tenaga haba yang dibebaskan oleh steam dikira dengan menggunakan formula Q sama dengan mL. Masukkan nilai jisim sebagai 2 gram dan L sama dengan 2250 joule per gram. Perhatikan bagaimana unit joule diperolehi. Soalan seterusnya. Raja 18 menunjukkan suatu objek diletakkan di hadapan satu kantah cekung. Apakah ciri-ciri imej yang terbentuk? Anda kena tahu bahawa sifat kantah cekung mencapahkan cahaya. Perhatikan kaedah melengkapkan rajah sinar. Pertama, sinar cahaya selaringan pasi utama akan dicapahkan dari titik fokus di belakang kantah. Seterusnya, sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak akan dibiaskan, ia akan diteruskan sahaja. Tempat persilangan dua sinar cahaya tersebut adalah tempat di mana imej terbentuk. Perhatikan ciri-ciri imejnya. Maya, tegak dan lebih kecil. Soalan ke-9. Raja 20 menunjukkan seorang pemerhati sedang melihat seekor ikan berenang dalam sebuah kolam. Indeks biasan air ialah 1.33. Berapakah jarak antara pemerhati dengan imej ikan itu? Untuk menyelesaikan soalan ini, anda perlu ingat formula berkaitan dengan indeks biasan. Indeks biasan N adalah bersamaan dengan dalam nyata dibahagikan dengan dalam ketara. Kita perlu mencari nilai dalam ketara, iaitu nilai dalam bagi imej. Jadikan dalam ketara sebagai subjek. Dalam ketara bersamaan dengan 20 bahagi 1.33. Maka jawapan bagi dalam ketara adalah 15.02 cm. Jarak di antara pemerhati dan imej adalah bersamaan dengan 25 cm tambah 15.02 cm. Soalan ke-10. Raja 21 menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara menuju blok kaca semi bulatan antara lintasan sinar cahaya A, B, C dan D yang manakah betul jika sudut genting kaca ialah 42 darjah? Jawapannya B. Mengapa B? Rambatan cahaya adalah dari udara ke blok kaca. Sudut genting diberi sebagai 42 darjah dan sudut tuju untuk gambar rajah ini hanya 40 darjah sahaja. Pilihan D adalah salah kerana tiada fenomena pantulan dalam penuh boleh terjadi jika sudut tuju tidak melebihi sudut genting bagi sinar cahaya yang merambat daripada ketepatan yang tinggi ke ketepatan yang rendah. Pilihan C juga salah kerana cahaya hanya akan dibiaskan pada sudut 90 darjah jika sudut tuju sama dengan sudut genting. Pilihan A juga salah kerana sinar cahaya terbias dilukis mendekati garisan normal. Bagi sinar cahaya yang merambat daripada kawasan ketepatan tinggi iaitu blok kaca ke kawasan berketepatan rendah iaitu udara, sinar cahaya akan terbias menjauhi garisan normal. Sebab itulah jawapannya adalah B. Soalan 11.
Jika U ialah jarak objek, V ialah jarak imej dan F ialah panjang fokus bagi satu kanta, manakah antara persamaan berikut adalah benar? Untuk menjawab soalan ini, anda perlu ingat formula yang mengaitkan antara U, V dan F, iaitu 1 per U tambah 1 per V sama dengan 1 per F. Perhatikan langkah kerja di atas, anda akan dapati jawapannya adalah A, iaitu F sama dengan UV bahagikan U tambah V. Soalan 12. Rajah 22 menunjukkan graf sesaran masa bagi suatu ayunan bandul. X mewakili. Sekali pandang, anda mungkin menyangka X adalah panjang gelombang. Jawapan itu salah. Jawapan D salah sebab graf tersebut bukanlah graf gelombang tetapi graf ayunan bandul. Perhatikan, X mewakili 4 bahagian ayunan tersebut. 1, 2, 3 dan 4. 4 bahagian ini mewakili satu ayunan lengkap bandul. Dan masa untuk satu ayunan lengkap bandul adalah tempoh. Maka jawapan untuk soalan ini adalah A. Soalan 13. Apakah yang berlaku kepada frekuensi dan kenyaringan bagi suatu gelombang bunyi apabila dipantulkan? Perkara yang anda kena faham ialah selagi sumber gelombang adalah sama, maka frekuensinya tidak akan berubah. Maka pilihan A dan C adalah betul. Mari kita lihat untuk kenyaringan pula. Kenyaringan dipengaruhi oleh amplitude A. Dan amplitude gelombang dipengaruhi oleh tenaga. Semakin besar tenaga, semakin besarlah amplitude dan semakin kurang tenaga, maka semakin kurang jugalah amplitude. Lagi jauh gelombang merambat, lagi banyaklah tenaga yang telah digunakan. Untuk kes soalan ini, gelombang yang telah dipantulkan telah mengalami banyak kehilangan tenaga, maka amplitudenya akan berkurangan. Akibatnya, kenyaringan atau loudness-nya juga akan berkurangan. Soalan 14. Rajah 24 menunjukkan gelombang air satah merambat ke arah satu celah. Pergerakan gelombang melalui celah akan menyebabkan perubahan dalam. Pilihan jawapan B adalah salah kerana gelombang masih bersumber daripada sumber yang sama, maka frekuensi tidak akan berubah. Pilihan jawapan D juga adalah salah kerana panjang gelombang masih sama kerana kedalaman tidak berubah. Pilihan jawapan C juga adalah salah kerana halaju gelombang adalah sama disebabkan frekuensi dan panjang gelombang yang sama. Maka jawapannya adalah A. Soalan. Rajah 26 menunjukkan corak pinggir yang dihasilkan di atas skrin dalam eksperimen dui celah yang. Jarak di antara dua celah dan skrin adalah 1 meter dan panjang gelombang cahaya yang digunakan ialah 5 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Berapakah jarak di antara dua celah? Dari soalan kita mendapat dua maklumat iaitu D dan lambda. Kita perlu mencari jarak di antara dua celah iaitu A. Untuk menyelesaikan soalan ini, anda perlu tahu formula yang mengaitkan antara lambda, A, D dan X. Formulanya ialah lambda sama dengan AX per D. Jadikan A sebagai subjek. A sama dengan lambda D dibahagikan dengan X. Masukkan nilai-nilai yang telah diberi. Kita perlu mendapatkan nilai X. Kita boleh mendapat nilai X tersebut daripada rajah. Ada berapa X dalam 0.05 meter pada rajah tersebut? 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka untuk mendapat X, kita perlu membahagikan 0.05 meter dengan 5. Maka jawapannya X adalah sama dengan 0.01 meter. Masukkan X dalam formula dan akhirnya kita akan dapati A adalah sama dengan 5 darab 10 kuasa negatif 5 meter. Soalan 16. Rajah 27 menunjukkan satu siri muka gelombang yang dihasilkan oleh sebuah tangki riak.
Motor bergetar pada 5 gitaran per saat. Itu adalah nilai frekuensi. F sama dengan 5 per saat. Anda dikendaki mencari laju gelombang. Formula laju gelombang V sama dengan F lambda. Lambda adalah jarak di antara puncak ke puncak gelombang atau muka gelombang ke muka gelombang seterusnya. Berdasarkan rajah, ada 3 lambda yang merangkumi jarak 9 cm. Maka 1 lambda bersamaan dengan 9 bahagi 3. Masukkan maklumat F sama dengan 5 per saat dan lambda 3 cm dalam formula. Anda akan mendapati hal laju bersamaan dengan 15 cm per saat. Soalan. Cas sebanyak 45 kolom mengalir melalui sebuah lampu meja dalam masa 3 minit. Berapakah arus purata yang mengalir dalam lampu meja tersebut? Keluarkan maklumat daripada soalan. Q sama dengan 45 kolom, manakala masa T bersamaan dengan 3 darab 60 saat sama dengan 180 saat. Seterusnya, gunakan formula Q sama dengan IT dan jadikan I sebagai subjek. I sama dengan Q per T. Masukkan nilai-nilai maklumat tadi ke dalam formula. I sama dengan 45 kolom bahagi 180 saat. Jawapannya, I sama dengan 0.25 kolom per saat. 1 kolom per saat adalah bersamaan dengan 1 ampere. Maka jawapannya adalah A. Soalan. 1 volt boleh tulis sebagai D, 1 joule per kolom kerana volt merupakan unit bagi voltan dan voltan adalah tenaga atau kerja untuk mengangkut caj. Soalan. Rajah 29 menunjukkan satu wayar rintangan pada panjang tertentu digunakan sebagai perintang dalam sebuah litar ringkas. 4 perubahan berasingan dibuat pada wayar itu. Perubahan yang manakah tidak akan mengurangkan nilai rintangan wayar? Jawapan B adalah salah kerana A bertambah, rintangan akan berkurangan. Jawapan C juga salah kerana apabila suhu berkurangan, rintangan juga akan berkurangan. Dan jawapan D juga salah kerana apabila panjang berkurangan, rintangan akan turut berkurangan. Maka jawapannya adalah A. Apabila wayar diliputi oleh penebat, maka haba tidak akan dapat keluar. Akibatnya, suhu bertambah dan rintangan juga akan turut bertambah. Selesai untuk video part 1. Kita akan sambung soalan seterusnya dalam video part 2.